Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul fadilah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita. Sebagaimana yang dimaklumkan sebentar tadi, menggunakan Kitabul Kabair, sebuah kitab yang membicarakan berkenaan dengan dosa-dosa besar, yang mana kitab ini ditulis oleh penulisnya yang besar, Al-Imamul Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi, yang wafat pada tahun 748 Hijrah. 748 Hijrah. Dan alhamdulillah, perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, memasuki majlis kali yang ke-39. Majlis kali yang ke-39 pada membahaskan dosa besar yang ke-53. Dosa besar yang ke-53 pada muka surat 149. 149. Jadi dosa besar kita yang ke-53 ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar yang menjadikan pelaku dan pembuat perbuatan ini sebagai melakukan perkara haram dan dia berdosa, adalah memakai sutera dan emas bagi orang lelaki. Memakai sutera dan emas. Dan apabila kita sebut sutera, sutera ni ia merujuk kepada kain itu, iaitu kain yang dipakai. Kain yang dipakai. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan emas pula, emas ni sama ada ia dijadikan sebagai perhiasan bagi lelaki, ia juga adalah haram hukum. Kita ambil contoh, jam emas bagi orang lelaki memakainya adalah haram. Walaupun dia tak pakai rantai emas, tapi dia pakai jam emas. Kerana mungkin rantai ini sinonim dengan orang perempuan, maka dia kata, wah, aku tak pakai rantai, tapi dia pakai jam. Sebab lelaki pun pakai jam. Tetapi jam itu diperbuat daripada emas, maka ini adalah dilarang di sisi agama. Dan larangan itu membawa hukum haram. Larangan membawa hukum haram. Dan kalaulah jam emas pun dia tak boleh pakai, maka gelang emas ke, rantai emas ke, cincin emas ke, subang emas ke pun, orang lelaki diharamkan untuk memakainya. Nampak? Selain daripada sutera, maka emas juga adalah diharamkan bagi orang lelaki. Dan disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ.
wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa makna pakaian takwa? Tafsirannya ada pelbagai oleh para ulama. Pakaian takwa ada pelbagai tafsiran oleh para ulama. Tapi kita kata maknanya sebaik-baik apa yang kita pakai adalah pakaian yang menetapi kehendak syariat. Itu dia. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang menepati kehendak syariat. Apabila kita sebut perkataan takwa, takwa ni dia mencakupi dua perkara. Hadirin dan hadirat. Yang pertama adalah kita buat apa yang Allah perintah. Itu takwa. Dan yang keduanya, kita tinggal apa yang Allah larang. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau ada orang kata pakaian yang bertakwa, apa dia maksud pakaian yang bertakwa? Maka pakaian yang Allah perintah kepada kita, maka kita pakai. Dan pakaian yang Allah larang kita pakai, kita tak pakai. Itu makna pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Kita ambil contoh, Allah perintah dan syariat kita ini menutup aurat. Jadi kita tutup aurat. Walaupun kita memakai sutera, kita pun tutup aurat. Tetapi part sutera tu Allah haramkan bagi orang lelaki. Maka takwa bukan semata buat, tetapi ia termasuk tinggal. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itulah makna takwa. Dan disebutkan di sini hadis Nabi SAW yang menjadi sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum. Bila kita kata satu-satu perbuatan itu dosa besar, dia hakikatnya hukumnya adalah apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Tuan-tuan, kita kena jelas tentang hukum taklifi ni. Hukum taklifi. Kita ni semua ni adalah mukallaf. Kita adalah mukallaf. Biasa dengar perkataan mukallaf. Kita ni mukallaf. Dan mukallaf ni dia adalah orang Islam yang ada dua ciri. Yang pertama, dia berakal. Maknanya dia bukan gila. Dia berakal. Yang kedua, dia baligh. Dia baligh, maknanya dia bukan apa? Bukan kanak-kanak. Jadi kalau tuan-tuan ini Muslim, berakal dan baligh, maka terikat kepada kita 5 hukum taklifi. 5 hukum taklifi. Yang pertamanya apa? Yang pertama wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga harus. Yang keempat adalah makruh. Dan yang kelimanya haram. Yang kelimanya haram. Dua yang pertama tadi, wajib dan sunat tu, dua-duanya Allah perintah kita untuk buat. Wajib dan sunat. Dua-dua kena buat. Cuma perbezaannya, kalau meninggalkan yang wajib haram, meninggalkan yang sunat tidak haram. Itu dia. Perbezaan. Dan dua yang terakhir, iaitu makruh dan haram itu adalah suruhan untuk tinggal. Suruhan untuk tinggal. Jangan buat benda makruh. Jangan buat benda haram. Dan satu lagi harus adalah hukum yang Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Contoh kalau kita nak mandi 3 kali sehari. Boleh ke tak boleh mandi 3 kali sehari? Apa hukum dia? Kita kata harus. Kalau kita kata wajib, itu mandi lain tu 3 kali sehari tu. Tapi kita kata kalau 3 kali sehari harus, maka itu menunjukkan hukum asalnya adalah harus. 2 kali sehari pun tak apa. Sekali sehari pun tak ada masalah. 2 hari sekali mandi pun tak ada masalah. Kerana hukum dia harus. Hukum dia adalah harus. Nak buat boleh, tak nak buat pun tidak mengapa. Jadi kita kata dalam hal ini, kalau orang tanya kita soalan, apa hukum lelaki pakai sutera? Apa hukum lelaki pakai sutera? Kalau kita jawab, hukumnya adalah berdosa, dia mungkin jadi kurang tepat. Sebab kita kata walaupun orang faham, hukum lelaki pakai sutera adalah berdosa. Orang faham. Tapi kita katakan tadi, hukum ni ada 5 je. Dia mesti, kalau orang tanya hukum, jawapan tu mesti berbalik kepada salah satu daripada yang 5 tu tadi.
Macam contoh, apa hukum kita kata berpuasa pada bulan Ramadan? Hukum dia wajib. Kita tak kata hukum puasa Ramadan adalah berpahala. Ada ke orang jawab gitu? Hukum berpuasa Ramadan adalah berpahala. Orang nak tahu apa dia, wajib ke sunat. Itu. Jadi sama juga kalau macam kita kata, apakah hukum berzina? Maka kita kata jelas. Hukum berzina adalah haram. Jelas. Dia mesti kembali kepada salah satu daripada yang 5. Jadi apa hukum lelaki pakai sutera? Haram. Apa hukum lelaki pakai emas? Haram. Itu jawapan dia. Dari sudut hukum dia mesti kepada salah satu daripada yang 5. Dan wajib ni dia ada implikasi, haram pun dia ada implikasi. Implikasi daripada buat benda wajib, kalau kita buat kita dapat pahala. Itu kesan dia. Itu kesan, implikasi. Maka implikasi daripada buat benda haram pula apa dia? Kita dapat dosa. Itu. Na'udzubillah min zalik, daripada bermaksiat kepada Allah. Jadi itu kesan daripada amalan wajib, kesan daripada amalan haram. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu apabila penulis kitab ni, kalau dia kata pun perbuatan ini adalah dosa besar. Jadi bila dia kata benda tu berdosa, ada dua benda yang bila kita buat berdosa. Ada dua benda yang bila kita buat berdosa. Yang pertama kita buat benda haram. Berdosa ke tidak? Berdosa. Yang kedua apabila kita meninggalkan benda wajib, itu berdosa. Jadi dua keadaan tu sahaja. Kalau kita buat benda makruh, berdosa ke tak? Tak berdosa. Benda makruh. Macam contoh, saya ambil satu contoh. Sekarang ni kan kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Jadi mungkin ada dalam kalangan kita ni yang buat sembelihan korban tahun ni. Dia buat ibadah korban. Kan kita biasa dengar masuk sahaja 1 Zulhijjah, orang yang buat sembelih korban ni, dia tak dibenarkan potong kuku dan tak dibenar potong rambut dan seluruh bulu-bulu badan. Berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi SAW, "Idza dakhala al-'ashar wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min azfari." Apabila masuk 1 Zulhijjah dan salah seorang kamu nak melakukan korban, maka janganlah dia potong kukunya dan jangan dia potong rambutnya. Ataupun yang lebih tepat, jangan dia potong rambutnya dan jangan dia potong kuku-kuku dia. Jadi ada larangan daripada Nabi. Dan larangan ni dia sama ada dua je hukum dia. Haram, makruh. Jadi kita katakan hukum potong kuku bagi orang yang buat sembelih korban ni makruh. Makruh. Jadi bila dia makruh, kalau dia buat dia tak dapat dosa. Itu kaedah dia. Tapi kalau dia tak buat dia dapat pahala. Sebab itu para ulama mazhab Syafi'i dia akan letak dalam kitab-kitab fiqh, disunatkan kepada orang yang melakukan korban untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut sebaik masuk 1 Zulhijjah. Tengok bahasa yang dia gunakan. Disunatkan untuk tidak potong. Maknanya kalau dia tak potong, dia dapat pahala. Sebab benda sunat ni dapat pahala. Sama seperti buat benda wajib, dapat pahala. Cuma kalau dia tak buat, dia potong juga, maka hukum dia makruh, maka dia tidak berdosa. Jadi kita kata tadi ada dua perkara sahaja yang bila dibuat kita akan dapat dosa. Yang pertama melakukan benda haram, dan yang keduanya meninggalkan benda yang wajib. Macam ada orang dia tak semayang maghrib dengan sengaja tanpa keuzuran contoh, maka hukum dia haram dan dia berdosa. Jadi dalil yang menjadikan perbuatan kita katakan lelaki memakai sutera dan emas ini sebagai haram dan menjadikan ia termasuk dalam kategori dosa-dosa besar adalah sabda Nabi SAW, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Sesiapa yang memakai sutera di dunia, nescaya dia tidak akan memakai sutera itu di akhirat. Di akhirat ada sutera, di dunia pun ada sutera. Cuma soalan, adakah sutera di akhirat sama dengan sutera dunia? Jawapannya apa? Tidak sama. Yang kita kata contoh, kalau dalam syurga ni kita boleh minum arak, betul tak? Dalam syurga boleh minum arak. Tapi arak di syurga sama ke arak di dunia? Tak sama. Penamaan tu sama. Hakikat tu dia tidak sama. Sebab itu Allah sebut dalam hadis kursi, Allah kata apa? A'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah.
aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh ni ma la ainun ra'at, sesuatu yang mata tak pernah nampak pun. Mata tak pernah tengok. Kita pernah tengok arak di dunia, tapi kita tak pernah tengok arak di akhirat. Maka arak di akhirat tak sama dengan arak dunia. Ma la ainun ra'at, aku ciptakan bagi hamba-ku syurga ni mata tak pernah tengok pun. Mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, tak ada telinga pun yang pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terdetik pun dalam pemikiran manusia nak fikir macam mana syurga ni, rupa bentuk ni, hakikat sebenarnya. Jadi kalau kita nak juga tengok dan nak merasai, kenapa? Kena masuk syurga dulu. Kena masuk syurga dulu. Tapi nak masuk syurga ni bukannya macam kita touch and go je, bayar RM50, lepas. Ada bukan. Dia nak masuk syurga ni ada harga yang kita kena bayar. Ada lelahnya, ada penatnya, ada jerihnya, ada perihnya, ada kepayahan nak masuk syurga. Sebab itu syurga ni dihiasi dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Nak kena bangun awal, nak semayang subuh, letih-letih sedap tidur contoh. Kemudian nak kena buat itu, nak kena semayang 5 waktu, dia berat bagi sebahagian orang. Tapi neraka Allah ni dihiasi dengan benda-benda yang indah, seronok contoh. Rasai kenikmatan itu, kenikmatan ni, kelazatan itu, kelazatan ini. Tapi dia membawa kepada neraka, dan nak masuk syurga ada harga yang kita kena bayar. Tapi kita kata nak masuk syurga ni, kita kata adalah takwa kepada Allah. Adalah takwa kepada Allah. Dan takwa ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itulah kaedah dia. Dan termasuk larangan Allah, orang lelaki tak boleh pakai sutera dan orang lelaki tak boleh pakai emas. Itu larangan Allah. Jadi bila kita tak buat atas faktor Allah larang dan kita patuh kepada larangan Allah, yang Allah larang kita tak buat, itulah namanya apa? Takwa. Itu namanya takwa. Dan tengok Allah kata dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah dan syurga yang luasnya melebihi langit dan juga bumi, yang mana syurga tu kata Allah disediakan bagi uiddat lil muttaqin. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Jadi nak masuk syurga ni takwa dulu. Dan takwa buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, hatta dalam bab berpakaian sekalipun. Hatta dalam bab berpakaian sekalipun. Jadi siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Menunjukkan itu adalah satu perkara yang dicela. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam satu hadis yang lain yang berikutnya, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai sutera di dunia adalah mereka yang tak mendapat apa bahagian pun daripada kebaikan di akhirat. La khalaqa, dan dikata di sini al-khalaq di situ bermakna nasib, bahagian. Maknanya orang kata pakai sutera di dunia, maka dia tak akan mendapat kebaikan di akhirat. Dia sama macam orang yang banyak minum arak di dunia ni, tapi tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia pun dekat akhirat tak boleh minum arak di akhirat. Itulah makna dia. Lebih kurang begitu. Kemudian disebutkan di sini, ditujukan larangan dan pengharaman ini adalah kepada satu jantina sahaja. Nampak? Daripada dua hadis tu tak sebut. Kalau daripada dua hadis tu boleh dipahami apa? Boleh dipahami larangan ni kepada lelaki dan perempuan. Kalau daripada dua hadis tersebut. Kalau tuan-tuan tengok hadis yang pertama tadi, dalam muka surat 150 tu, man labisal harir, sesiapa yang memakai al-harir. Dalam tu tak kata pun orang lelaki je, tak. Bahkan orang yang belajar ilmu bahasa Arab, dia tahu man tu, mim nun tu, dia adalah min alfazil umum. Lafaz umum. Lafaz umum. Bila kita kata lafaz umum ni, dia meliputi lelaki ke perempuan, dua-dua pun termasuk. Itu kalau ikut hukum asal je. Macam contoh hadis sahih yang Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kan ada perkataan man tu, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi sesiapa sahaja yang tak baca Fatihah. Maknanya orang lelaki semayang tak baca Fatihah pun tak sah, orang perempuan semayang tak baca Fatihah pun tak sah. Itu hukum asal bagi man tu.
Dia adalah lafaz umum yang mencakupi lelaki dan perempuan. Tapi dalam ni rupanya ada hadis lain yang mentakhsiskan dia, yang mengkhususkan, yang menspesifikkan larangan hanyalah kepada orang lelaki sahaja, iaitu hadis yang ketiga ini. Kata Nabi SAW dalam hadis At-Tirmidzi, "Hurrima libasuz zahabi wal hariri ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim." Diharamkan untuk memakai emas dan juga sutera kepada lelaki-lelaki dalam kalangan umatku, dan dihalalkan bagi orang perempuan dari kalangan umatku. Nampak? Bahkan kalaulah pakaian itu merupakan pakaian khusus orang perempuan, barang kemas contoh, barang kemas, rantai yang disifatkan rantai emas yang orang perempuan pakai, yang mana pakaian tu memang pakaian orang perempuan, tiba-tiba ada orang lelaki pakai rantai emas bini dia contoh, isteri dia, maka dia sebenarnya dia dapat dua dosa sebenarnya. Dia dapat dua dosa. Yang pertama, dosa pakai emas tu yang Allah haramkan, satu. Yang kedua adalah dosa menyerupai orang perempuan dari sudut pakaian orang perempuan. Yang ni kena jelas. Tasyabbuh. Dan dalam hadis Nabi SAW kata apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Dan dahulu dalam majlis ini, kitab yang sama, kita pernah sebutkan, menyerupai orang perempuan tu, dia salah satu daripada tiga. Yang pertama, menyerupai orang perempuan dari sudut pakaian orang perempuan. Pakaian orang perempuan. Orang perempuan pakai baju kurung, ada lelaki pakai baju kurung, maka dia tasyabbuh, dan itu haram. Kalau pakaian orang perempuan tu, dia contoh, dia pakai barang kemas, memang alat tu alat barang kemas, rantai emas, dan dia ambil pakaian orang tu, dia pakai orang lelaki, maka dia tasyabbuh dari sudut pakaian. Yang kedua dari sudut harakah. Apa makna harakah? Harakah ni gerak-geri perjalanan. Gerak-geri perjalanan, lenggok, berjalan tu. Dan tengok dia berjalan macam mana. Lelaki ni. Tapi bila dia berjalan, orang tengok dari padang, ya Allah, tengok dari belakang. Ini lelaki ke perempuan? Lebih perempuan daripada perempuan, orang kata. Nampak? Tapi dia lelaki, maka dia ada unsur, orang kata tasyabbuh, menyerupai orang perempuan dari sudut lenggok perjalanan, gerak-geri perjalanan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tasyabbuh dari sudut kalam, dari sudut cara bercakap. Cara bercakap orang lelaki ni tak sama dengan orang perempuan. Maknanya adalah intonasi suara. Orang lelaki ni kan biasa suara dia kan, orang kata keras, ataupun suara dia besar sedikit daripada orang perempuan. Ni kita tengok orang lelaki tapi cakap macam orang perempuan. Dan cakap tu memang cakap yang dibuat-buat. Kalau semula jadi tak apa. Memang ada seorang lelaki contohnya, yang suara dia macam orang perempuan. Itu tak apalah. Itu aslul khilqah. Asal kejadian dia Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Itu tak boleh nak ubah. Tapi yang ni asal suara dia macam tu. Tapi dia macam tu. Jadi oleh kerana kalau dia buat cara yang macam itu dengan nada yang begitu, maka ini hukum dia haram kerana adanya tasyabbuh. Jadi tuan-tuan tengok, boleh jadi satu perbuatan tapi dia dapat dua dosa. Dia dapat dua dosa. Dan agama kita memang ada unsur tersebut. Agama kita memang menjadikan, dalam ajaran agama kita ini, memang ada kenyataan atau ada bahagian yang mana kalau kita buat satu je maksiat, satu je perbuatan maksiat, boleh jadi dosa dia dua. Boleh jadi dosa dia dapat dua. Sama macam contoh tadi, barang kemas tadi tu. Dia pakai barang kemas orang perempuan, isteri dia ke, anak perempuan dia ke, menantu dia ke. Dia nak try contoh saja-saja. Maka satu dosa yang dari sudut pengharaman memakai emas, yang kedua dari sudut pengharaman menyerupai orang perempuan dari sudut pakaian orang perempuan dan perhiasan orang perempuan. Ni kita ambil contoh lain, contoh. Sekarang ni kita berada dalam bulan Zulhijjah, Dan bulan Zulhijjah ni ia termasuk dalam salah satu daripada 4 bulan apa? 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dan bulan haram ni kita kata bulan yang sangat-sangat dimuliakan. Bila kita kata tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, kita orang Melayu panggil tanah apa? Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah.
Jadi haram tu kita terjemah sebagai apa? Suci. Bila suci ni kita kena muliakan dia. Hormat dia. Haram tu hormat. Jadi bila kita berada dalam bulan haram Zulhijjah macam sekarang ni, kita kena hormat bulan ni. Kena hormat bulan. Dan macam mana kita nak hormat bulan? Caranya adalah kita tak melakukan maksiat dalamnya, dan caranya adalah kita melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya di dalam bulan ini. Kan Allah kata dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36 itu. Allah kata, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan haram. Jangan zalimi diri dalam bulan haram. Ada larangan yang khusus. Saya tanya tuan-tuan, daripada 4 bulan ni, Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah yang merupakan bulan haram 4 ni, Muharram, Rajab,